الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وأنت مولانا محمد. اللهم افتح علينا فتور عارفين حكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا ذا الجلال والإكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih Tuan Imam, Tuan Bilal yang telah memimpin kita dalam solat subuh pada pagi ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, sebagaimana biasa kita ucapkan dan kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi ini. Di antara nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, sebagaimana yang disebut dalam kitab Hikam yang dikarang oleh Ibnu Athaillah Sakandari, disebut di sana nikmatan, dua nikmat yang besar, iaitu nikmat ijad wa nikmat imdad. Dua nikmat yang paling besar. Apakah yang dikatakan dengan dia nikmat ijad? Nikmat ijad itu ialah nikmat diciptakan ataupun diadakan. Sebelum ini kita tidak ada, kemudian kita diadakan. Adam ataupun disebut dengan al-adam ba'dal al-mawjud ba'dal adam, ada sebelum diadakan. Itulah di antara nikmat disebut nikmat yang paling besar. Sebab dengan nikmat ijad itu, maka kita alhamdulillah diberi kurnia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat ijad itu kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa nikmat diadakan, bagaimana kita nak mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana nak memperolehi ganjaran pahala, ganjaran syurga dari Allah Subhanahu wa taala nanti? Sebab itu disebut di sana bahawa nikmat ijad itu nikmat yang paling hebat. Kemudian barulah diadakan nikmat iman, nikmat Islam. Itu sebagaimana disebut dalam kitab Hikam lah. Sebab itulah dengan nikmat ijad itu kita kena mempertahankan, kita kena menjauhkan daripada sifat-sifat atau perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada diri kita sendiri. Sebab itu disebut bahawa satu perkara yang paling besar yang manusia lakukan apabila dia mengambil nyawanya sendiri. Mengambil nyawa atau membunuh diri itu ialah merupakan satu dosa yang besar. Bahkan tidak akan diberi, tidak boleh ataupun tidak akan disolat, tidak harus disolatkan ke atas jenazah orang yang membunuh diri. Kan? Maksudnya sebab dia mengambil nyawa dia sendiri. Kemudian juga nikmat ijad itu Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, maka kita kena menjaga akal kita. Sebab dengan akal itulah kita boleh mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu akal itu merupakan dalil, merupakan hujah untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada nas Al-Quran dan juga nas Al-Hadis, akal itu. Sebab itulah dengan ilmu tauhid disebut bahawa akal itu ialah merupakan hujah untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan akal semata-mata akal, tapi akal yang berlandaskan dengan nas Al-Quran dan juga nas Al-Hadis. Itu disebut dengan nikmat ijad. Kemudian yang kedua disebut dengan nikmat imdad, iaitu nikmat yang menjadi sokongan kepada kehidupan kita. Artinya apabila kita telah, sebelum kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini di atas muka bumi,
Allah Ta'ala telah kurniakan pelbagai sarana di dalam kehidupan kita. Semenjak daripada dalam perut ibu lagi, kita telah pun dapat makan dan juga dapat minum melalui apa? Melalui placenta nama dia. Kan dapat minum, dapat makan daripada placenta itu. Kemudian juga apabila kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas muka bumi ini, kita telah dapat nikmat yang disebut dengan nikmat boleh menyusui ibu kita. Maksudnya semua telah pun disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga dengan semua nikmat-nikmat itu. Nikmat jantung contohnya berdegup tanpa ada paksaan. Kita nak paksa berhenti jantung tak boleh. Nanti akan diberhentikan sendirilah. Maksudnya itu nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga nikmat dengan nikmat ginjal. Dengan proses ginjal ini kita boleh hidup dengan baik. Kan kalau tidak ada ginjal macam mana nak proses? Dia punya proses apa ginjal itu? Proses benda-benda yang toksik-toksik. Kan kencingnya dan sebagainya tidak ikut urutannya betul. Maka itulah nikmat yang paling hebat yang Allah Ta'ala berikan setelah nikmat ijad. Ini disebut dengan nikmat imdad. Makanan, minuman itu semualah nikmat kelangsungan hidup kita. Oksigen, api, air, semua itu nikmat imdad, termasuk dalam nikmat imdad. Jadi tuan-tuan, pada pagi ini insya-Allah kita akan sambung tentang diskusi kita berkenaan dengan ilmu tauhid sifat 20, suatu pengenalan asas, dalam masa 30 minit insya-Allah. Sebelum ini saya telah menceritakan tentang pentakrifan apakah yang disebut dengan ilmu tauhid. Iaitu ilmu tauhid itu apa? Ilmu yang berkaitan dengan pegangan-pegangan agama yang diambil daripada dalil-dalil yang yakin, iaitu Al-Quran dan hadis melalui nas-nas yang muhkamat, bukan mutasyabihat. Yang mana saya telah terangkan apakah yang dimaksudkan dengan muhkam, apakah yang dimaksud dengan mutasyabihat. Kemudian saya telah ibaratkan sebagaimana dalam Al-Quran bahawa akidah itu diibaratkan seperti akar sebatang pokok, yang mana ilmu tauhid itu boleh dipelajari melalui akidah itu boleh diajar, boleh dipelajari melalui ilmu tauhid. Kalau akarnya tidak kukuh, akarnya tidak kuat, maka akan mudah goyang dan mudah rosak ataupun mudah tumbang pokok tersebut. Kemudian daripada akar itu lahirlah ranting dan juga dahan-dahan yang merupakan syariat ataupun perbuatan kita seperti solat, puasa, zakat dan sebagainya. Itu boleh dipelajari melalui ilmu fiqh. Kemudian lahir daripada situ, lahirlah ilmu tasawuf, yang mana itulah buah-buah akhlak dia. Iaitu apa? Buah-buahan disebut dengan hasil daripada pokok. Itu keluarlah buah-buahan yang boleh dipelajari melalui ilmu tasawuf. Itulah yang telah diterangkan sebelum ini. Kemudian pada hari ini kita lihat apakah juga dikatakan dengan ilmu tauhid. Perkara paling utama dalam tauhid sebagaimana disebut oleh Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi ini ada mempunyai tafsir ataupun kitab tafsir yang disebut Tafsir Al-Qurtubi. Dia lahir pada tahun 671 Hijrah. Ketika menafsirkan ayat 11 surah Asyura, laisa kamitslihi syai'un. Tidaklah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sama dengan sesuatu pun. Dia menyebut wa qad qala ba'dul ulama'il muhaqqiqin at-tauhid wa isbatu zatin ghairi musyabbihatin lizawal wala mu'attilatin 'ala sifat. Dan sesungguhnya sebagian ulama muhaqqiqin berkata, tauhid ialah menetapkan zat yang tidak menyerupai mana-mana zat yang lain. Tauhid ialah menetapkan zat yang tidak menyerupai mana-mana zat yang lain dan tidak menafikan sifat-sifat Allah. Kemudian Al-Wasiti menambahkan, dia mengatakan bahawa laisa kazati zatun wala ka ismin ismun. Tidak ada satu zat pun yang seperti zatnya, tidak ada satu nama pun seperti namanya. Tidak ada satu zat pun yang seperti zatnya, tidak ada satu nama pun seperti namanya. Tidak ada satu perbuatan pun seperti perbuatannya. Tidak ada satu sifat pun seperti sifatnya, melainkan dari segi persamaan lafaz sahaja. Dan semua i'tikad sebegini semuanya adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya kita menafikan
mana-mana zat yang lain, dan tidak dengan zat, mana menafikan zat Allah dengan mana-mana zat yang lain, tidak sama. Sebagaimana yang telah saya ceritakan dahulu, bagaimana yang disebut dengan yadullahi fawqa aydihim, tangan-tangan Allah. Tangan Allah itu tidak kita menyamakan tangan Allah itu dengan tangan manusia. Tidak mengatakan bahawa tangan Allah Ta'ala itu ada tangan. Kan? Sebagaimana sebahagian mereka berpandangan bahawa Allah Ta'ala itu ada tangan, tapi tangan Allah itu tidak sama dengan tangan manusia. Dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menyatakan bahawa Allah Ta'ala itu ada tangan, tapi kita mentakwilkan ayat itu, yadullah itu bermakna kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah di atas kekuatan mereka. Kan? Kita takwilkan ayat tersebut yang disebut dengan yadullah ataupun dengan sifat turunnya Allah, mentakwilkan bukan turun Allah sebagaimana turun manusia daripada atas ke bawah, ataupun naik manusia daripada bawah ke atas, tapi maksudnya turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu yang dikatakan dengan zat? Zat ialah maqama binafsihi, sesuatu yang berdiri ia dengan sendirinya. Zat apa tuan-tuan? Ialah sesuatu yang berdiri dengan sendiri. Tidak memerlukan benda yang lain untuk dia berdiri. Contohnya apa? Contohnya diri saya sendirilah, contoh, kan? Ini zat. Tidak memerlukan sesuatu benda lain yang boleh berdiri, yang boleh adakan zat tersebut. Maqama binafsihi, barang sesuatu yang berdiri ia dengan sendiri. Contohnya yang lain, kita lihat gelas ini contohnya. Gelas ini pun zat juga, kan? Ini zat ni, benda lah, zat. Kemudian kalau kita masukkan air yang ada dalam botol ini, air pun itu juga dikatakan juga zat. Maksudnya zat itu ialah benda yang berdiri ia dengan sendiri. Maqama binafsihi. Sebab itu disebut sini, tauhid ialah menetapkan zat yang tidak menyerupai mana-mana zat yang lain dan tidak menafikan sifat-sifatnya. Adapun sifat maqama bi ghairihi, barang yang berdiri ia dengan yang lainnya. Benda yang lain berdiri pada sifat tersebut. Contohnya, saya ialah zat, tetapi pada diri saya ini ada sifat dia. Apa sifatnya? Kulitnya macam mana? Kulitnya berwarna sawo matang, ataupun berwarna putih, ataupun berwarna gelap. Kan? Kulit saya berwarna gelap contoh. Maka sifat saya kulit itu perlukan ia duduk di atas zat. Kan? Duduk pada kulit saya. Kalau air ini apa dia punya warna dia? Warna ni apa tuan-tuan? Warna jernih warna dia. Maka itulah sifat pada air tadi itu. Yang kita boleh lihat apa ni sifat air tersebut. Kemudian kalau kita rasa air itu, rasa apa? Kita rasa melalui panca indera, iaitu panca indera perasa kita. Bila kita rasa air tadi itu, rasanya air ni rasanya tawar. Maka sifat rasa air itu ialah rasanya tawar. Rasa tawar. Kalau rasa air kopi pahit, pahitlah. Itu zat kopi tadi, itu sifat kopi. Kan? Kemudian kalau kita letak dalam posisi sejuk air ini, botol ini, maka bila kita rasa sahaja air itu dengan kita punya dengan deria rasa kita, maka kita akan rasa air itu rasanya sejuk. Itu sifat air dengan deria, orang panggil deria rasa ni di tangan kita itu dengan ada rasa sejuk. Sejuk rasa ni. Kita dah tahu sifat air itu sejuk. Ataupun kalau kena masak contohnya, kita rasa air itu rasa dia panas. Itu sifat kepada air. Kan? Ataupun kalau kita goncang air ini, dia berbunyi. Kan? Kita dapat tahu bahawa sifat air itu dia berbunyi melalui deria dengar, pendengaran kita. Saya bunyi dengan air kan, dengar kocokan air. Kita dapat rasa dia dapat tahu bahawa sifat air itu berbunyi. Berbunyi apa-apalah kan, bunyi loceng contohnya gini. Kita dapat tahu bahawa bunyi tadi itu dengan deria pendengar kita. Semuanya ada berapa tuan-tuan? Deria rasa ada 5. Kan, ada 5. Melihat, merasa dengan lidah,
kan, mendengar dengan telinga, kemudian kita dapat menjabat dengan tangan kita, sama ada rasa apa. Itu yang disebut dengan apa? Dengan sifat. Zat. Zat tadi tak apa, berdiri ia dengan sendiri dia. Sifat tu apa? Sifat ialah dia berdiri dengan yang lain. Maksudnya contoh yang lain nak sebut, contoh berwarna baju tadi ni. Baju ni zat ni. Tapi apabila ada warna, kita lihat warna ni warna apa? Warna brown contohnya. Warna brown itu adalah sifat yang ada pada baju itu tadi. Dia tak boleh duduk sendiri. Warna brown tu tak boleh duduk. Dia tak boleh diri sendiri. Kan? Contohnya baju warna merah dan warna merun contohnya kan. Dia tak boleh duduk warna merun tadi tu, tak boleh duduk sendiri-sendiri, tak boleh. Dia mesti duduk pada benda yang lain, iaitu benda baju contohnya. Ataupun pada apa saja benda lah kan. Pada kereta contohnya warna merun. Warna merun tadi itu sifat dia. Tak boleh duduk pada tak boleh duduk sendiri-sendiri, dia mesti duduk pada benda yang lain. Itu beza antara sifat dengan zat. Apabila kita ceritakan tentang zat, sifat, itu yang perlu kita fahami terlebih dahulu. Apakah yang dikatakan dengan zat, apakah yang dikatakan dengan sifat. Faham kan? Tetapi yang beza sifat atau zat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apa dia? Kan? Adapun zat Allah, zat manusia atau zat makhluk ini semuanya baharu. Maksudnya sebelum itu tidak ada, kemudian diadakan. Kan? Baharu. Sebelum ini kita tidak ada. Kan? Tidak ada, tiba-tiba muncul saja. Allah Taala adakan kita. Itu zat kita ialah zat yang baharu. Sedangkan zat Allah Subhanahu Wa Taala itu yang disebut dengan zat qadim, iaitu ma la awwala lahu, tidak ada permulaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak cerita dalam tauhid ini. Kan? Semua makhluk-makhluk yang Allah Taala ciptakan, kullu mawjudin siwallah. Tiap-tiap satu yang mawjud itu melainkan Allah itu adalah baharu. Melainkan apa? Melainkan sifat dan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang qadim. Tetapi sebahagian orang mengatakan bahawa, contoh mengatakan bahawa dunia ini, alam ini ialah qadim. Ada juga yang berpandangan bahawa alam ini qadim. Maksudnya alam ini telah pun wujud sebagaimana Allah Taala itu wujud. Kan? Qadim maksudnya tidak ada permulaan. Kita ni ada permulaan, masa ada permulaan, tempat ada permulaan, dan aras pun ada permulaan. Apa lagi? Kalam Allah Taala pun ada permulaan. Semuanya sifat baharu. Sebab itulah apabila kita nak katakan bahawa perbahasan berkenaan dengan Allah Taala itu duduk di mana, kan? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Bagaimana nak katakan bahawa Allah Taala itu duduk di atas singgasana dia, kan? Itu yang menjadi perdebatan. Bagaimana nak sebut bahawa Allah Taala itu duduk? Istiwanya Allah Taala itu duduk, tapi tidak sama sebagaimana manusia duduk. Kan? Sedangkan sebelum adanya aras Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada, kan? Allah Taala itu tidak ada permulaan. Maksudnya Allah Taala telah pun wujud sebelum adanya aras. Jadi kalau sebelum wujudnya aras itu, di mana Allah Taala duduk? Kan? Jadi orang, itu perbahasan yang berlaku. Ini kita nak kuatkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kan? Supaya kita kukuh dan kuat akidah kita bahawa mengatakan bahawasanya Allah Taala itu Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa itu bukanlah bermaksud Allah Taala itu duduk sebagaimana Allah Taala, sebagaimana manusia itu duduk. Kalau kita mengatakan bahawa dalam pengajian ilmu tauhid di sekolah dan sebagainya yang mempelajari sifat 20, kan, supaya orang kanak-kanak ataupun pelajar-pelajar memahami bahawa Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa itu bahawa menunjukkan bahawa Allah Taala itu menguasai, istaula, menguasai seluruh dunia, seluruh alam. Kan, itu yang disebut dengan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Begitu juga apabila kita nak mengatakan bahawa Allah Taala itu turun dan naik, turun ke langit dunia mendengar permohonan manusia, bukan mengatakan bahawa Allah Taala itu turun mendengar, turun sebagaimana manusia turun. Kita nak mentazihkan Allah, mensucikan Allah daripada sifat-sifat manusia tadi itu.
Kalau kita mengatakan Allah Ta'ala itu turun, maksud bermakna Allah Ta'ala itu sebagaimana manusia juga. Manusia itu kan sifat dia turun, baharu. Kan? Sedangkan turun itu adalah merupakan makhluk juga. Makhluk maksudnya baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru dia kata di situ bahawa kalau apakah yang disebut dengan zat manusia atau zat yang disebut dengan zat makhluk, iaitu kita ubah ma qama bi nafsi kepada ma tahayyaza bi nafsihi, benda ataupun sesuatu yang mengambil tempat dengan dirinya sendiri. Sebab itu apabila disebut makhluk ini, kita mesti adalah satu lagi istilah yang disebut dengan jirim. Ini dalam istilah-istilah yang mutahid disebut dengan jirim. Jirim itu ialah mengambil tempat dan juga mengambil ruang. Macam contohnya macam saya ni mengambil tempat. Kita lah sedang duduk tu mengambil tempat dan juga mengambil ruang. Dan jirim ini dia boleh dipotong-potong. Contohnya kita ambil potong kan. Itu disebut dengan jirim. Kemudian ada satu lagi istilah disebut dengan jisim. Jisim itu ialah benda yang besar. Besar macam kita lah. Besar kan. Dan disebut dengan jauhar. Dalam istilah ilmu tauhid dengan sebut dengan jauhar. Jauhar itu ada dua pula. Satu jauhar al-fard, maksudnya jauhar yang mana halus, yang terdiri daripada nukleus proton yang tak boleh lagi dipotong-potong. Yang paling kecil sekali itu apa? Proton nukleus tu. Yang paling kecil itu sel-sel tadi tu. Dia tak boleh lagi nak potong-potong lah. Itu yang disebut dengan jauhar. Adapun sifat Allah dengan sifat kita biasa, yang sifat Allah dengan sifat manusia ataupun sifat makhluk, kalau sifat tadi kita secara istilahnya kita katakan secara takrifnya maqama bi ghairihi, sesuatu yang berdiri dengan benda yang lain. Sifat yang tadi ni, sifat ialah sesuatu yang berdiri dia dengan yang lain. Maksudnya warna merah tadi itu mesti dia tak boleh duduk sorang-sorang, dia mesti duduk di atas benda yang lain kan? Tetapi apabila saja disebut secara khusus pula, sifat bagi manusia itu disebut dengan arad. Sifat bagi manusia atau makhluk itu disebut dengan arad. Itu apa arad ini? Iaitu benda itu boleh dilihat, boleh dirasa. Contohnya kalau buah tadi itu, sifat buah tadi itu, arad tadi, buah tadi itu asalnya dia warna merah, kemudian apabila dia tua dia menjadi warna apa? Warna hitam. Dulu dia rasa manis, kemudian dia berubah pula menjadi masam, kemudian dia berubah menjadi pahit. Ataupun kalau buah apple tadi itu, dulu dia nampak segar, tapi lama kelamaan buah tadi itu dia akan kecut. Itu yang disebut dengan arad. Sifat dengan arad itu beza dia. Nak bezakan apa di sini tuan-tuan? Bahawa zat Allah Subhanahu Wa Taala itu sifat dia qadim. Adapun sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak sama dengan sifat manusia, sifat makhluk. Sifat makhluk itu macam mana dia boleh berubah, kan? Daripada tua, daripada muda kepada tua, kan? Daripada kulit pejal, kulit kita tegang, kepada kulit kita menjadi kerepot. Itu disebut dengan perubahan. Itu disebut kalau benda pada makhluk, maksudnya arad. Kan, arad. Sebab apa lagi? Kemudian di sini Imam Abu Ishaq Al-Isfarayini yang lahir pada 418 Hijrah berkata, ajma'a ahlul haqq anna jami'a ma qalahu al-mutakallimun fi tauhid yarji'u ila kalimatain. Disebut di sini ulama ahlu sunnah wal jamaah telah ijma' mengatakan bahawa apa yang telah dibicarakan oleh ulama mutakallimun tentang tauhid semuanya kembali kepada dua kesimpulan. Yang pertama disebut beriktikad bahawa apa sahaja yang digambarkan dalam akal, maka Allah tidak sama dengan perkara tersebut. Ini sebenarnya nak melawan hujah-hujah menyatakan bahawa Allah Ta'ala itu bertempat, mengatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu mempunyai tangan, mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu turun dan naik dan sebagainya. Dan sebagaimana berlaku khususnya pada hari ini, mereka berdebat antara Ahlu Sunnah wal Jamaah, disebut Aswaja dengan apa yang disebut dengan Wahabiyah kan. Ini perbandingan supaya kita faham ni kan. Wahabi kata macam ni, menyatakan bahawa Allah Ta'ala itu kalau kamu beriktikad
bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak duduk ataupun tidak duduk di atas arasy, maka kamu boleh kufur. Kan? Kemudian yang kedua disebut beriktikad bahawa zat Allah tidak sama dengan mana-mana zat dan tidak sunyi daripada sifat. Cukuplah jika kamu amati suratul Ikhlas sebagai dalil ia menafikan asas kekufuran yang 8. Yang pertama apa disebut? Beriktikad bahawa apa sahaja yang digambarkan dalam akal maka Allah tidak sama dengan perkara tersebut. Apa sahaja yang tergambar dalam akal kita. Kalau nak kata bahawa Allah Ta'ala itu mempunyai telinga contohnya. Sebab ada kan kita belajar ilmu nanti samak kan. As-sama' wal basar. Telinga. Adakah sama nak katakan bahawa Allah Ta'ala itu mendengar sama sebagaimana fizikal manusia itu? Yang sama mendengar, sedangkan ada juga ada orang ada telinga yang tetapi dia tak boleh dengar. Ada telinga tapi tak boleh dengar. Maksudnya bukan dengan adanya telinga itu boleh dengar. Tetapi Allah Ta'ala terletakkan pendengaran kepada telinga kita itu, sebab itulah kita boleh mendengar. Kan? Melihat bukan hanya dengan sebabkan mata itu kita boleh melihat. Ada juga ada orang ada mata tapi tak boleh melihat. Kan mata dia ada bulat tapi tak boleh melihat sebab apa? Sebab buta contohnya. Kan? Yang boleh kita menjadi melihat itu sebab apa? Sebab Allah Ta'ala telah meletakkan pelihat kepada mata kita. Sebab itulah kita boleh melihat. Begitu juga dengan mulut kita. Sebab apa kita boleh bercakap, berkata-kata. Ada juga ada orang yang ada mulut tapi tak boleh bercakap. Jadi bisulah kan. Sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan perkata kepada mungkin kepada halqum kita. Boleh kita bercakap-cakap. Nah itu. Jadi dia nak sebutkan sini dia nak mentazihkan Allah, mensucikan Allah daripada perkara-perkara yang tersebut. Beriktikad bahawa apa sahaja yang digambarkan dalam akal maka Allah tidak sama dengan perkara itu. Yang kedua, beriktikad bahawa zat Allah tidak sama dengan mana-mana zat dan tidak sunyi daripada sifat. Cukuplah jika kamu amati surah Ikhlas sebagai dalil ia menafikan asas kekufuran yang 8, iaitu banyak. Pertamanya banyak dengan makna berjuzuk-juzuk. Qul huwallahu ahad, kan, ayat surah Ikhlas menyatakan bahawa kita menafikan bahawa Allah itu banyak, lebih daripada satu. Sebab apa? Ayat ini turun ketika mana orang Yahudi dia datang, dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, apa sebenarnya Tuhan kamu ini? Kan? Bagaimana Tuhan kamu? Qul a'udzu birabbin nas, kamu sebut qul a'udzu birabbin nas, katakanlah wahai Muhammad, aku minta qul a'udzu birabbin nas, Tuhan aku minta jauh daripada tuhan-tuhan manusia. Sama juga macam Tuhan kami pun. Kan? Sama juga macam Tuhan kami. Lalu turun ayat qul huwallahu ahad. Katakanlah bahawa Allah Taala itu esa. Bukan satu, bukan dua. Bukan satu, bukan dua. Tak boleh kata satu sebab tu ada istilah tak boleh kata satu. Sebab bila kata satu itu, sebelum satu itu ada sebelumnya, ada nombor sebelumnya. 0.02 contohnya. 0.05, 0.09 itu nombor juga. Betul barulah satu. Selepas satu itu ada pula dua, tiga kan. Sebab itu kita sebut esa ataupun tunggal. Kemudian yang kedua dia sebut menafikan ada bilangan. Contohnya disebut qul huwallahu ahad, Allahus samad. Maksudnya tempat Allah lah tempat meminta. Kemudian disebut kurang dengan makna berhajat kepada yang lain. Allahus samad adalah maksudnya Allah sahajalah tempat kita meminta pertolongan. Kemudian sedikit dengan makna lemah. Sebab dan disebabkan dinafikan lam yalid wa lam yulad. Sebab disebabkan. Kemudian sebab dan disebabkan dinafikan dalam firman Allah lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan juga tidak diberanakkan. Sebab ada orang katakan bahawa Allah Ta'ala itu anak
Al-Masih itu, Nabi Isa itu anak Tuhan. Sedangkan Allah Ta'ala itu menyatakan bahawa lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan juga tidak diberanakkan. Kemudian serupa dengan makhluk dan dapat dibandingkan dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dengan Allah. Maksudnya menafikan asas kekufuran yang 8. Banyak dengan makna berjuzuk-juzuk, ada bilangan qul huwallahu ahad. Kurang dengan makna berhajat kepada yang lain, sedikit dengan makna yang lemah, lam Allahu samad, Allah lah tempat kita bergantung. Lam yalid wa lam yulad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, serupa dengan makhluk dan dapat dibandingkan dengan makhluk. Maksudnya tidak sama Allah Ta'ala itu dengan sesuatu pun yang lain. Allah Ta'ala tidak diberanakkan dan juga tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Serupa dan dapat dibandingkan, dinafikan dengan firman Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang diwajibkan menuntut ilmu tauhid, iaitu setiap mukallaf, sama ada dalam kalangan manusia dan juga jin, termasuk lelaki, perempuan, hamba sahaya, termasuk Ya'juj dan Ma'juj, wajib belajar ilmu tauhid. Walau bagaimanapun disebut di sini, malaikat tidak diwajibkan mempelajarinya. Siapakah dia mukallaf? Mukallaf orang yang telah sampai umur dia, baligh, sampai umur sampai seru dia. Contohnya kalau ada satu manusia yang duduk jauh daripada zaman maklumat, duduk tak mana-mana duduk kan, dalam hutan jauh sana, tak sampai maklumat, tidak jadi kewajipan kepada mereka. Tapi pada hari ini nak sampai kata maklumat tu mungkin mustahil lah, sebab memang dah ada maklumat kan. Tapi nak ceritanya bahawa orang yang mukallaf, iaitu orang yang telah pun akil baligh, telah sampai tempoh dia. Kalau lelaki, umur dia berapa? Sama ada kalau lelaki itu setelah mana dia mimpi contohnya kan, bermimpi, itu telah sampai umur dia. Kalau perempuan dia nifas, haid kan, keluarkan haid, itu dia sebut dengan mukallaf. Ataupun yang lain, mukallaf itu ialah Islam, berakal. Kalau dia gila pun bukan mukallaf juga. Contohnya kalau orang gila, dia tidak ditaklifkan ke atas dia untuk mengerjakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berakal, wajib ke atas dia kan, melakukan sama ada mempelajari ilmu tauhid ataupun mengerjakan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kanak-kanak tidak diwajibkan, namun perlu mengajar dia tentang ibadat, tentang tauhid, tentang solat dan sebagainya. Namun di sana ada juga mengatakan bahawa kanak-kanak pun wajib belajar. Pandangan mengatakan wajib kanak-kanak pun belajar ilmu tauhid ini. Sebab itulah di Malaysia ini kita lihat daripada peringkat awal lagi pun dah belajar ilmu tauhid di kafah dan sebagainya kan. Sifat 20, asas sifat 20 tadi itu yang dia menjadi pegangan kepada kita dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berdasarkan kepada aliran Asy'ariyah wal Maturidiyah. Sedangkan pada hari ini hebat orang cuba mempelopori ataupun cuba untuk mengganggu-gugat akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini dengan memasukkan elemen-elemen tauhid 3 serangkai contohnya. Sebab dalam tauhid 3 serangkai itu, antaranya dia cuba membid'ahkan dan juga mengkufurkan amalan-amalan yang dilaksanakan oleh pegangan Ahlussunnah wal Jamaah sejak daripada sekian lama. Contohnya apa, tuan-tuan? Contohnya mengatakan tawassul dengan Rasul, menyampaikan melaksanakan mengatakan Allah Ta'ala tidak bertempat, tauhid asma wa sifat kan, mengatakan Allah Ta'ala tidak bertempat. Bagi mereka itu cuba mendoktrinkan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai duduk di atas arasy, mempunyai tangan tapi bukan sebagai tangan manusia lah kan. Itu terserah. Sedangkan dalam akidah kita itulah kita cuba mentakwilkan supaya tidak
tidak menjadikan perkara tersebut sebagai satu bayangan di dalam akal manusia. Sebagaimana yang saya sebut dahulu bahawa kalau kita serahkan kepada Allah itu lebih baik. Kan? Maksud serah kepada Allah itu hak Allah. Itu tak boleh kita lagi nak takwil dan sebagainya, disebut dengan tahwil. Kan? Serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ilmu-ilmu tersebut itu dia mencuba untuk mengkufurkan dan cuba untuk membid'ahkan amalan-amalan yang dilakukan oleh kebanyakan majoriti umat Islam pada hari ini. Jadi tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan pengajian kita yang keempat ini, perjumpaan kita kali keempat ini mudah-mudahan memberi sedikit pencerahan berkenaan dengan tauhid, makna tauhid itu sendiri dan perbezaan zat Allah dan juga zat manusia dan juga sifat Allah dan juga sifat manusia. Harus ingat yang pentingnya zat Allah itu qadim, zat manusia itu hadis. Zat Allah Taala itu ma la awwala lahu, tidak ada permulaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan zat makhluk ini al-alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita baca dalam Fatihah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Alam itu semua makhluk. Semua makhluk melainkan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah yang hadis, yang baharu, bukan qadim. Bukan qadim. Qadim itu siapa tadi itu? Qadim itu tidak ada permulaan bagi dia. Tiba-tiba dah ada dah. Bukan tiba-tiba dah ada dah, maksud tidak ada permulaan lah. Kan? Sebab itulah kita akan belajar qidam baqa dan wujud qidam baqa. Sebelum kita nak pergi jauh lebih jauh, kita kena faham kat situ. Wujud qidam baqa. Qidam tadi itu apa maksud dia? Kan? Dan juga sifat Allah, sifat-sifat Allah tadi itu tidak bersamaan dengan sifat manusia. Sifat manusia disebut dengan arad. Arad itu boleh berubah. Kan? Daripada kecil kepada besar, berbesar tua, kemudian mati pula. Kan? Kalau buah tadi itu buah daripada mekar, elok, kemudian lama-lama dia jadi buruk, rosak dan sebagainya. Itu disebut arad. Kan? Kalau air pula contohnya daripada air jernih macam ni, lama dia berubah menjadi keruh. Kemudian bila keruh menjadi berubah pula menjadi busuk dan sebagainya. Itu yang disebut dengan sifat manusia. Kan? Dulu handsome saja Ustaz Warid, kan, contoh. Kan? Tapi sekarang ni dah kurang handsome. Dia berubah tadi itu. Jadi itulah tuan-tuan, mudah-mudahan dengan pengajian ilmu tauhid ini akan membekalkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mengelakkan daripada perkara-perkara yang boleh menjadikan kita ini mudah terseleweng. Di luar sana banyak sangat ajaran-ajaran pluralismenya mengatakan semua agama itu sama, liberalismenya dengan apa-apa pada hari ini, kan. Kita terpaksa berhadapan dengan semua fenomena-fenomena pada hari ini. Menyatakan apa lagi? Menyatakan bahawa Allah boleh digunakan kalimah Allah di dalam apa ni, Bible dan sebagainya, kan. Isu pada hari ini yang telah pun tuan-tuan tahu dan pun telah diulaskan banyak orang. Namun kalau kita lihat pun perbahasan oleh mereka ahli menyatakan bahawa tidak ada pun di dalam kitab-kitab mereka pun menyebut nama Allah, kan. Tidak ada sebut pun kalimah Allah. Memang dalam Al-Quran ada sebut, qul in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kamu tanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, lalu mereka mengatakan bahawa Allah. Sebab itu dalam bahasa Arab mereka akan sebut Allah lah, kan. Tapi dalam ajaran-ajaran Bible dan sebagainya tidak sebut Allah. Tetapi kaedah dia cuba untuk mengelirukan umat manusia. Bahkan ini pun telah pun dibuat sejak zaman tahun 1700 Masihi lagi, kan. Ahli-ahli orang-orang British yang datang, orang Barat yang datang, Portugis yang datang, orang Belanda yang datang ke sini, ke Nusantara, dia lihat apa yang sepatutnya, apakah yang diperlukan, kaedah apakah yang diperlukan untuk mengajak orang-orang yang Melayu Islam ni untuk mendakwah agama mereka. Kalau dia pergi ke China, mereka dia ikut cara China, pakaiannya, dia punya perkataannya, kalimah-kalimah ditulis itu semua dia akan cuba ikut. Dia pergi ke India pun macam tu juga, dia ikut cara India. Itu dakwah ni dibawa oleh Kristian pada hari ini. Dan inilah pentingnya ilmu tauhid, supaya yakin, kejap iman kita. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada minggu yang akan datang perbahasan tentang perkara yang lain pula dalam ilmu tauhid ini. InsyaAllah mudah-mudahan pada pagi ini dia memberi sedikit manfaat untuk kita bersama. Saya sudahi dengan kalimah yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.